Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sekali dalam Pendidikan Islam tahun 4 untuk tajuk ataupun sambungan tajuk Bulan Penyucian Jiwa bahagian 2, berpuasa di bulan Ramadan. Seperti biasa kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukalah ke atas kami hikmahmu dan bentangkan ke atas kami gedung rahmatmu, wahai Tuhan yang maha pengasih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Objektif pembelajaran hari ini adalah yang pertama sekali, mengetahui syarat wajib puasa. Yang kedua, mengetahui syarat sah puasa. Ketiga, mengetahui perbezaan antara syarat wajib dengan syarat sah puasa. Keempat, memahami dan mengetahui perkara-perkara sunat puasa. Jadi, tajuk kali ini kita akan menyentuh kepada 4 bahagian, iaitu syarat sah puasa, syarat wajib puasa, perbezaan syarat wajib dengan syarat sah, dan juga perkara-perkara sunat ketika berpuasa. Baiklah murid-murid, kita mulakan dengan syarat-syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa terbahagi kepada 4. Yang pertama sekali, Islam. Orang bukan Islam, yakni kafir, tidak wajib berpuasa. Okey? Jadi apabila namanya Islam, beragama Islam, maka syarat wajib itu jatuh ke atasnya untuk berpuasa. Seterusnya yang kedua adalah baligh. Kanak-kanak tidak diwajibkan baligh. Baligh ni maksudnya apabila mencapai umur yang diwajibkan untuk melakukan sesuatu ibadah. Antara tanda-tanda baligh ialah seperti datangnya haid dan nifas bagi orang perempuan, keluarnya air mani bagi orang lelaki dan perempuan, dan juga apabila mencapai umur maksimum 15 tahun, maka itu sudah dikira sebagai baligh. Maka apabila baligh, wajiblah melakukan semua ibadah yang difardukan, termasuklah berpuasa. Yang ketiga, berakal. Berakal ini waras ataupun boleh berfikir dengan baik. Orang gila tidak diwajibkan berpuasa. Keempat, mampu. Mampu bukan dari segi kewangan, mampu dari segi tenaganya. Jika seseorang itu tidak mampu seperti uzur untuk orang perempuan dan juga sakit, itu adalah dikira sebagai tidak mampu dan tidak diwajibkan berpuasa. Baiklah, kita tengok kepada slide yang berikutnya. Slide berikutnya adalah tentang syarat-syarat sah puasa. Sebentar tadi kita telah mempelajari tentang syarat wajib puasa. Sekarang kita pergi kepada syarat-syarat sah puasa. Syarat-syarat sah puasa yang pertama, mestilah beragama Islam. Orang yang bukan Islam tidak sah puasa. Tapi kalau orang yang bukan Islam nak berpuasa juga, maka dikira sebagai macam diet sajalah. Okey, berpuasa diet. Okey. Bagi yang kedua, iaitu syarat sah puasa, suci daripada haid, nifas dan wiladah. Ini khususnya bagi kaum wanita. Okey. Misal kata kalau seorang perempuan itu berpuasa dalam keadaan suci, dia belum haid lagi, dia puasa tiba-tiba pukul 6 petang, nak dekat lagi sejam setengah nak buka puasa, tiba datang keluar haidnya, maka automatik sehari tersebut dikira batal puasanya. Maka tidak dikira sebagai hari berpuasa. Okey, suci daripada haid, nifas dan wiladah adalah syarat kedua sah puasa. Seterusnya adalah syarat ketiga, berakal, iaitu mumayyiz. Tidak sah puasa bagi orang gila, orang yang sedang pingsan ataupun koma, dan belum mumayyiz, membezakan perkara baik dan buruk. Pertama sekali, Ustaz dalam pembahagian ini, pertama sekali tak sah puasa orang gila. Orang gila kalau tak puasa, kalau dia puasa, tidak sah puasanya. Kerana dia tak berfikiran dengan waras. Yang kedua, orang yang pingsan seharian, koma. Contohnya dia telah pingsan selama seharian, okey, maka dia tidak sah berpuasa. Yang kedua, belum mumayyiz. Okey, Ustaz sentuh tentang mumayyiz. Mumayyiz adalah seorang kanak-kanak. Maksud kalau kanak-kanak itu belum baligh sekalipun, katakan kanak-kanak biasanya yang berumur 10 tahun, 9 tahun, dan boleh berfikir dengan baik, dia tahu benda itu dosa, dia tahu benda itu pahala, maka maka termaktublah dia dalam syarat sah puasa, maka puasanya sah. Tapi kalau budak yang berumur 4 tahun, 5 tahun, dia tak tahu puasa itu apa,
Okey, dia tahu ikut je, tapi dia tak tahu kalau makan tu membatalkan puasa, kalau perkara-perkara tersebut berdosa dilakukan, maksudnya dia tidak tahu. Maka budak tadi yang bawah umur tadi, umur 4 tahun ke 3 tahun ke, maka puasanya tidaklah sah. Okey, yang terakhir sekali syarat-syarat sah puasa iaitu bertepatan dengan waktunya. Contohnya tidak berpuasa pada hari yang diharamkan, contohnya hari raya Aidilfitri 1 Syawal dan juga hari raya Aidil Adha 10 Zulhijjah. Okey, dan banyak lagi lah hari-hari yang tidak dibenarkan berpuasa atau hari-hari yang diharamkan berpuasa. Okey, ini antara contohlah ada 2 hari raya. 2 hari raya itu memang tak boleh puasa. Okey, kalau waktu lain boleh, terutamanya bulan Ramadan itu adalah wajib berpuasa. Kalau hari-hari lain seperti hari Isnin, Khamis, sunat puasa. Puasa 6 hari selepas Ramadan itu dalam bulan Syawal, maka dikira sunat puasa. Tapi Ramadan wajib puasa. Tapi kalau waktu-waktu hari-hari yang diharamkan, ada hari-hari yang diharamkan berpuasa, maka kalau dia berpuasa juga pada hari tersebut, maka tidak sahlah puasanya. Mari kita tengok perbezaan syarat wajib dengan syarat sah puasa. Okey, syarat wajib ialah sesuatu perkara yang mewajibkan seseorang itu untuk menunaikan ibadah. Manakala syarat sah ialah sesuatu perkara yang menjadikan ibadah seseorang itu sah diterima Allah atau tidak sah, batal ibadahnya jika tidak menepati syarat. Faham Syarat sah tu menunjukkan puasanya sah atau tidak, diterima atau tidak. Maka syarat wajib itu adalah suatu perkara yang apabila ada syarat-syarat tersebut dalam diri seorang itu, maka dia dikategorikan sebagai orang yang wajib untuk melaksanakan ibadah tersebut. Okey. Tengok slide seterusnya. Baiklah, kita pergi kepada slot yang terakhir iaitu sunat-sunat puasa. Sunat-sunat puasa antaranya yang pertama sekali adalah bersahur. Okey, bersahur dan melewatkan makan sahur. Melewatkan makan sahur ni di sini bermaksud bukanlah lewat sangat. Maksudnya kita ambil lebih kurang setengah jam sebelum waktu subuh. Kenapa? Supaya dia dapat memberikan tenaga yang lebih banyak lagi apabila kita start berpuasa. Okey, bersahur ni maksudnya kita kena tidur, bangun di awal pagi kemudian kita sahur. Ada keberkatan dalam makan sahur. Maksudnya itu, kalau kita katakan dia makan pukul 12 tengah malam, pukul 1, itu tidak dikira bersahur. Itu dikira sebagai makan lewat malam. Okey, baik. Seterusnya kita tengok kepada yang ketiga tadi. Memperbanyakkan amalan-amalan sunat seperti bertadarus, membaca Al-Quran, bersedekah dan beriktikaf. Okay, tadarus maksudnya dia kalau boleh, dia boleh komplitkan membaca Quran selama sebulan untuk dia khatam, maka lagi bagus. Yang kedua tadi bersedekah. Okay, memperbanyakkan sedekah kerana Allah Ta'ala. Sedekah, kata orang sedekah, kata-kata ulama'. Nah, hadis Nabi pun mengatakan bersedekah di bulan Ramadan ni pahalanya berganda-ganda daripada bersedekah di hari yang lain. Dan beriktikaf. Apa itu iktikaf? Iktikaf maksudnya kita duduk di dalam masjid, tapi bukan duduk saja, duduk dan melakukan amal ibadah dan memperbanyakkan masa di dalam masjid. Okey. Kalau di siang dia bekerja, malam tu banyakkan masa di dalam masjid. Maksudnya lepas dia berbuka puasa tu dia boleh terus pergi sembahyang maghrib di masjid. Kemudian dari maghrib sampai ke isyak, sampai ke tarawih, dan terus sambung pula qiyamul lail dan sebagainya. Itu nama iktikaf. Tapi kita ada niat dah, niat beriktikaf di masjid, insya-Allah. Dan yang keempat, menyegerakan berbuka puasa. Maksudnya jangan melengah-lengahkan buka puasa. Bila azan saja, teruslah. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftana birahmatika ya arhamar rahimin. Dan mulakan berbuka dengan kurma ataupun tamar. Okey, kurma ni maksudnya buah kurma yang segar sebenarnya. Buah yang fresh tu bukan kurma. Kalau tamar ni yang kita beli selalu tu lah yang kering tu tamar. Ada beza kurma dan tamar atau tamar. Maksudnya kita kurma atau tamar ada beza. Tapi kat Malaysia ni susah nak cari kurma kan, yang fresh kan. Jadi memadai dengan memakan tamar. Dan ke akhir iaitu mengajak atau memberi makan pada orang lain untuk berbuka puasa. Ini antara satu sedekah kat. Kalau ada makanan ke apa, kita beli, kita bagi kat orang jiran ke apa ke untuk sama-sama meraihkan majlis buka puasa tu. Kira sedekah. Ataupun ajaklah siapa-siapa makan buka puasa sekali, insya-Allah. Nah, itulah antara beberapa perkara-perkara sunat puasa. Semoga kita sama-sama dapat mengamalkan amalan-amalan
wajib dan sunat di dalam bulan puasa. InsyaAllah semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Kita akhiri dengan Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafil khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.